Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar pelajar-pelajar? Bertemu lagi kita di channel Cikgu Hisham. Untuk video kali ini, kita akan belajar subjek pengajian am STPM bagi semester yang pertama. Tajuk yang kita akan bincang untuk video kali ini adalah berkaitan dengan bab 9, iaitu yang di-Pertuan Agong. Sebelum kita belajar tajuk ini dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Okey, di akhir pembelajaran, pelajar diharap dapat yang pertama, memahami proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Objektif yang kedua, mengenal pasti bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara. Dan objektif kita yang ketiga, pelajar-pelajar dapat mengenal pasti sekatan-sekatan terhadap yang di-Pertuan Agong. Seterusnya kita lihat pemilihan yang di-Pertuan Agong. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat oleh Majlis Raja-Raja daripada kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu sahaja. Ini bermaksud yang di-Pertuan Negeri tidak layak dilantik untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong yang telah dipilih mestilah mendapat sokongan sekurang-kurangnya 5 daripada 9 orang anggota Majlis Raja-Raja. Seterusnya, jawatan yang di-Pertuan Agong ini akan ditawarkan kepada raja yang layak. Okey, raja yang layak di sini bermaksud raja yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong yang telah dipilih mestilah mengangkat sumpah dan menandatangani sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong di hadapan Majlis Raja-Raja dan juga Ketua Hakim Negara. Dan mana-mana yang di-Pertuan Agong yang telah dilantik juga akan memegang jawatan selama 5 tahun. Okey, itu bermaksud had jawatan bagi yang di-Pertuan Agong. Jadi selepas tempoh 5 tahun tersebut, yang di-Pertuan Agong itu akan digantikan dengan raja yang lain. Okey. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong juga boleh meletak jawatan pada bila-bila masa sahaja. Okey, caranya hanya dengan mengutuskan surat kepada Majlis Raja-Raja. Dan yang di-Pertuan Agong juga boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja atas apa-apa sahaja sebab. Seterusnya kita lihat bidang kuasa. Okey, inilah bahagian yang paling penting dalam tajuk yang di-Pertuan Agong. Ya, yang mana kalau dilihat soalan-soalan STPM tahun-tahun lepas, okey, cikgu dapati bahawa kebanyakan soalan daripada tajuk yang di-Pertuan Agong ini disoal berkaitan dengan bidang kuasa. Jadi di sini bermaksud pelajar-pelajar mestilah menghafal ataupun mempunyai pengetahuan ataupun kefahaman yang baik. Okey, terutamanya berkaitan dengan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, mari kita lihat seterusnya. Baik. Kalau pelajar-pelajar boleh lihat di sini. Okey, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ini bolehlah kita pecahkan kepada 5 kategori, iaitu kategori yang pertama ataupun bahagian yang pertama iaitu bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan ataupun kita sebut sebagai legislatif. Okey, kedua, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan pentadbiran. Yang ketiga, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan kehakiman. Yang keempat, bidang kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Dan yang kelima adalah bidang kuasa lain. Jadi, pelajar-pelajar mestilah menghafal ataupun memahami fungsi-fungsi
yang di-Pertuan Agong ini mengikut kategori. Ya, maksudnya pelajar tidak boleh menghafal fungsi agung secara umum. Okey, sebab apa? Sebab kalau dalam soalan STPM, biasa dia akan tanya bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang-bidang tertentu. Okey, jadi di sini sangat penting untuk pelajar-pelajar menghafal ataupun memahami fungsi yang di-Pertuan Agong ataupun bidang kuasanya mengikut kategori-kategori. Baik, seterusnya kita lihat fungsi yang di-Pertuan Agong dalam badan pentadbiran ataupun eksekutif. Okey, kita lihat yang pertama sekali adalah melantik seorang Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri ini mestilah ahli Dewan Rakyat. Okey, fungsi eksekutif yang kedua adalah melantik ahli kabinet ataupun menteri ataupun timbalan-timbalan menteri. Okey, sebelum Agong melantik jawatan-jawatan ini, Perdana Menteri terlebih dahulu akan menyenaraikan, Perdana Menteri akan menyenaraikan nama-nama anggota kabinetnya dan juga menteri-menteri, dan selepas itu barulah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pelantikan. Okey. Baik, fungsi eksekutif Yang di-Pertuan Agong yang ketiga adalah menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Okey, fungsi agung yang keempat adalah meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi Yang di-Pertuan Agong di sini boleh meminta Majlis Raja-Raja ni mengadakan mesyuarat terutamanya untuk membincangkan berkaitan dengan kedudukan dan keistimewaan Raja-Raja Melayu. Okey, kita lihat fungsi yang seterusnya, iaitu fungsi yang kelima, iaitu Ketua Agama Islam. Okey, untuk Ketua Agama Islam ni pelajar kena faham. Okey, Yang di-Pertuan Agong yang pertama sekali, baginda akan menjadi Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri. Dan yang kedua juga, Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja. Okey, contohnya Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga negeri Melaka. Kemudian fungsi yang keenam ataupun bidang kuasa yang keenam adalah melantik jawatan-jawatan tertentu. Okey, menurut perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai kuasa untuk melantik jawatan-jawatan tertentu. Biasanya jawatan-jawatan yang penting dalam negara lah. Okey, di sini cikgu bagi contoh jawatan Ketua Audit Negara. Okey, atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dan bidang kuasa eksekutif yang terakhir adalah mengisytiharkan darurat. Jadi tuanku berkuasa untuk mengisytiharkan darurat sekiranya keadaan memerlukan. Seterusnya kita lihat pula bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan. Okey, badan perundangan ini ataupun istilah lainnya kita sebut sebagai legislatif. Ataupun senang pelajar nak faham adalah parlimen. Okey, yang pertama, bidang kuasa agung iaitu memanggil parlimen bersidang. Okey, tuanku mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Okey, kita lihat fungsi yang kedua, memberhentikan atau memprorok parlimen. Prorok ni satu istilah yang digunakan di dalam perlembagaan. Mungkin pelajar jarang mendengar perkataan ini. Tapi perkataan ini memang ada dalam perlembagaan Malaysia. Seterusnya, bidang kuasa yang ketiga Yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan adalah membubarkan parlimen atas permintaan oleh Perdana Menteri. Bidang kuasa yang keempat Yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan adalah merasmikan sidang majlis parlimen. Ini merujuk kepada pembukaan sidang setelah parlimen dibubarkan. Jadi persidangan pertama tersebut Yang di-Pertuan Agong akan hadir untuk merasmikan pembukaan. Okey, fungsi agung yang kelima iaitu memperkenankan rang undang-undang. Okey, tuanku juga berkuasa untuk memperkenankan rang undang-undang yang digubal sama ada di Dewan Rakyat
ataupun di Dewan Negara sebelum rang undang-undang itu dikuatkuasakan. Okey, itu fungsi yang kelima. Fungsi yang keenam adalah melantik senator. Ya, senator ni apa? Senator ni adalah gelaran bagi ahli Dewan Negara. Okey, ahli Dewan Negara seramai 70 orang. Okey, dan 44 daripadanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong yang terakhir dalam badan perundangan adalah melantik setiausaha Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey, kedua-dua dewan ini mempunyai setiausaha dan mereka ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada kalangan penjawat-penjawat awam. Seterusnya, kita lihat pula bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam badan kehakiman ataupun kita sebut sebagai judiciary. Okey. Bidang kuasa agung yang pertama dalam badan kehakiman adalah melantik hakim-hakim Mahkamah Atasan. Okey, Mahkamah Atasan ni kita ada 3 ya. Yang pertama kita ada Mahkamah Persekutuan, yang kedua kita ada Mahkamah Rayuan dan juga yang ketiga kita ada Mahkamah Tinggi. Okey, jadi ketiga-tiga mahkamah atasan ini hakim-hakimnya semuanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Contohnya pelantikan Ketua Hakim Negara. Okey, pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan. Okey, pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Melaya, Sabah dan Sarawak serta hakim-hakim lain. Ya, semuanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, fungsi yang kedua iaitu melantik Pesuruhjaya Kehakiman. Ya, untuk membantu hakim-hakim Mahkamah Tinggi untuk melaksanakan tugas. Ya, dan taraf Pesuruhjaya Kehakiman ini sama dengan taraf hakim-hakim Mahkamah Tinggi. Okey, itu yang kedua. Okey, fungsi ataupun bidang kuasa yang ketiga adalah memanjangkan tempoh perkhidmatan seseorang hakim. Okey, jadi Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanjangkan tempoh perkhidmatan. Okey, seseorang hakim akan memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun. Okey, namun Yang di-Pertuan Agong boleh memanjangkan tempoh tersebut sehingga tidak lebih 6 bulan. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong yang keempat dalam badan kehakiman adalah memecat hakim. Okey, tuanku boleh memecat mana-mana hakim atas representasi ataupun permohonan daripada sama ada Perdana Menteri ataupun Ketua Hakim Negara. Okey, yang kelima adalah melantik Peguam Negara atas nasihat Perdana Menteri. Bidang kuasa yang keenam adalah melantik Hakim Mahkamah Session. Okey, ini merupakan satu-satunya mahkamah rendah yang mana hakimnya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu Mahkamah Session. Mahkamah bawahan ini kita ada 2 iaitu Mahkamah Magistrat dan juga Mahkamah Session. Okey, bagi Mahkamah Magistrat, pelantikan magistrat dibuat oleh Ketua Negeri, ya, bukan Yang di-Pertuan Agong. Dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong yang terakhir dalam bidang kehakiman adalah kuasa pengampunan. Okey, tuanku mempunyai bidang kuasa untuk mengampun pesalah-pesalah di mahkamah-mahkamah tertentu. Baik. Yang seterusnya kita lihat pula bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut budi bicara. Okey, maksud budi bicara di sini adalah kebebasan Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan dan bertindak mengikut kehendak dan pertimbangan sendiri. Okey, maksudnya di sini tuanku boleh buat keputusan dia sendiri. Okey, tak perlu mendengar nasihat ataupun tidak perlu berunding ya dengan mana-mana pihak. Itu yang dimaksudkan dengan kuasa budi bicara. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong adalah melantik Perdana Menteri. Okey, sebelum Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri,
nama calon Perdana Menteri tersebut akan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong oleh Dewan Rakyat. Okey, Dewan Rakyat yang akan mencalonkan calon Perdana Menteri. Okey, jadi Yang di-Pertuan Agong ini sebelum baginda melantik Perdana Menteri ataupun calon yang diberikan kepada baginda, okey, tuanku mestilah mempertimbangkan dahulu calon tersebut, sama ada baginda hendak lantik atau tidak. Kalau baginda berkenan dengan nama tersebut ataupun calon tersebut, tuanku akan melantik calon tersebut sebagai Perdana Menteri. Namun sekiranya tuanku tidak berkenan terhadap nama yang telah diberikan kepadanya, tuanku berhak untuk meminta kepada Dewan Rakyat untuk mengemukakan calon yang baru. Okey, itu yang dimaksudkan dengan budi bicara. Maksudnya tuanku boleh menerima atau menolak sesuatu nama tersebut. Contohnya pelantikan Perdana Menteri. Okey, cikgu harap pelajar dapat faham konsep budi bicara di situ. Bidang kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong yang kedua adalah tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Okey, permintaan untuk membubarkan parlimen ini dibuat oleh Perdana Menteri mengikut dua situasi. Okey, pertama, sekiranya Dewan Rakyat ataupun parlimen telah mencapai tempoh matang 5 tahun, ataupun Perdana Menteri ingin memohon untuk pembubaran awal daripada 5 tahun. Jadi Perdana Menteri akan membuat permintaan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan, dan Yang di-Pertuan Agong akan mempertimbangkan permintaan tersebut sama ada untuk memperkenankan ataupun tidak memperkenankan. Dan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong yang ketiga adalah meminta diadakan mesyuarat majlis raja-raja. Tuanku boleh meminta majlis raja-raja ini membuat mesyuarat bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebesaran, kedudukan, keistimewaan raja-raja Melayu. Dan yang terakhir berkaitan dengan tajuk Yang di-Pertuan Agong adalah sekatan. Sekatan ini bermaksud perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab pelajar-pelajar kena faham. Di Malaysia kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan di sini bermaksud raja ataupun Yang di-Pertuan Agong mestilah bertindak mengikut perlembagaan. Maksudnya ada perkara-perkara yang boleh dilakukan dan ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan mengikut perlembagaan persekutuan. Yang pertama, tidak boleh menjalankan fungsi sebagai raja di negerinya. Mana-mana sultan ataupun raja yang dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong, mereka tidak boleh menjalankan kuasa ataupun fungsi sebagai raja di negerinya. Jawatan tersebut mestilah dijalankan oleh pemangku raja ataupun jemaah pemangku raja. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang bergaji ataupun yang mendatangkan pendapatan. Apa-apa saja jawatan. Sebab apa? Sebab Yang di-Pertuan Agong telah menerima saraan ataupun pendapatan sebagai seorang Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh melibatkan diri dalam apa-apa perniagaan ataupun kegiatan komersial. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh menerima apa-apa jenis emolumen ataupun bayaran sebagai raja di negerinya. Dan yang kelima, yang terakhir, baginda juga tidak boleh meninggalkan persekutuan lebih daripada 15 hari tanpa persetujuan majlis raja-raja kecuali atas lawatan rasmi negara.
Baik pelajar-pelajar, sampai di sini sahaja dahulu kelas kita pada kali ini. Cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang menonton. Jadi sebelum kita tamatkan kelas pada kali ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel cikgu. Dan seperti biasa juga, sekiranya pelajar-pelajar ada sebarang soalan berkaitan dengan tajuk yang di Pertuan Agong, bolehlah tinggalkan soalan-soalan pelajar di ruangan komen dan insya-Allah cikgu akan cuba menjawab soalan-soalan pelajar itu secepat yang mungkin. Okey, jadi di sini sahaja kelas kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.